أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah malam ni kita masuk ke surat 563. Pertengahan tajuk dalam tajuk pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Jadi Mekah ni adalah tempat Nabi, tempat kelahiran Nabi, dan dikira sebagai tanah haram salah satunya, ya, dengan Madinah Al-Munawwarah. Besarnya kemuliaan Mekah ni kerana dia merupakan tanah yang mula-mula yang Allah abadikan sebagai tempat beribadah. Bangunan yang paling terawal dibina di atas muka bumi ni adalah di Mekah. Dan Kaabah tu sendiri adalah bangunan yang pertama di atas bumi ni. Ketika mana tak ada lagi bangunan, mula-mula sekali dibina ialah Mekah. Sebagai satu simbolik menunjukkan bahawa hidup kita atas dunia ni adalah untuk beribadah. Dia bukan kata bangunan yang pertama didirikan di atas muka bumi ni pasar ke, rumah tempat berehat ke, bangunan ofis ke, pemerintahan, tak. Mula-mula tu nak menggambarkan tempat ibadah untuk mengingatkan manusia tujuan yang pertama di dalam hidup ni adalah ibadah. Sebab tu Nabi ni bila dia hijrah, dia sampai kat Quba, Nabi tak bina benteng ke, ataupun kita kata tempat pertahanan. Sebab Nabi ni dikejar oleh musuh. Sepatutnya kita binalah tembok, ya, sebagai defend, pertahanan. Tapi tidak. Sampai di Quba Nabi bina masjid untuk memberi signal bahawa kehidupan kita ni adalah untuk beribadah. Ya. Kemudian Nabi sampai di Madinah, antara perkara yang terawal yang Nabi buat ialah membina Masjidil Munawwarah, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu kalau kita cari rumah, nak pindah rumah ke, ataupun nak tambah rumah, tak, sekarang kan viral tentang Tesla, tak Tesla-nya. Jadi kira nak tambah rumah lah. Jadi carilah rumah yang dekat dengan masjid, dengan surau. Ada orang dia nak cari jauh daripada masjid surau. Sebab apa? Dia kata tak nak diganggu oleh azan. Tak cerdik mikir. Sebab azan tu nak suruh kita berjaya. Kamu nak berjaya ke nak gagal? Sebab azan ni nak suruh manusia berjaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tak. Marilah menunaikan solat, marilah menuju ke arah kejayaan. Nak suruh kita berjaya. Tiba-tiba kita nak lari pada seruan kejayaan, menunjukkan kamu ni nak kepada kegagalan. Jadi kalau nak bina rumah, nak beli rumah, carilah yang dekat-dekat dengan masjid surau. Sebab supaya kita sentiasa diingati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita tengok pergi tempat showroom, dia akan katalah, bagus pakcik, tuan beli rumah sini. Pasar raya dekat, sekolah dekat, pasar dekat, lebuh raya dekat, klinik dekat, hospital dekat, kubur pun dekat. Dah. Jadi dia nak suruh orang ni menarik. Maknanya kemudahan asas tu banyak. Dah. Menyebabkan rumah tu pun jadi mahal. Sepatutnya kita cari rumah yang berdekatan dengan masjid. Itulah lebih utama. Sebab kita nak hidup berjaya dunia dan akhirat. Jadi kalau kita duduk di Kaabah, duduk di Mekah, beribadah ni digandakan 100 kali lipat. 100,000. Jadi siapa yang ada kesempatan untuk sampai ke Mekah ni, jangan banyak habiskan masa dengan benda-benda yang sia-sia. Kalau kita duduk seminggu, kacang betul-betul seminggu tu untuk kita buat amal ibadah. Kerana kita nak pergi balik bukan mudah dah. Setahun kemudian ke, itu orang kaya, kita yang tak apa nak kayanya. Ya. Jadi lambatlah sikit. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Uthman ibn Talhah membawa kunci Kaabah. Tugas beliau sejak awal ialah memegang kunci Kaabah dan melakukan upacara hijabah. Hijab maksudnya menutupi Kaabah tu. Jadi Uthman bin Talhah ni dia belum Islam. Tapi sejak daripada zaman jahiliah, keluarga dia ni kira pemegang kunci Kaabah. Pemegang kunci Kaabah. Gitu. Dibawanya kunci itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka. Darinya ya mana tadi? Rasulullah pun membuka Kaabah dan terus berjalan masuk ke dalamnya. Zaman tu ada dah nak kunci tuan-tuan. Tak payah kata zaman Rasulullah, zaman Nabi Musa no. Ya, Firaun dengan Qarun, ya, anak kunci gedung-gedung dia pun begitu banyak. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ni berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Jarak antara Nabi kita dengan Nabi Isa 600 tahun. Jadi Nabi Isa ni nak boleh sampai ke Nabi Musa, dah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syis, ya, banyak lagi Nabi ni. Nabi Sulaiman apa nak boleh sampai ke Nabi Isa. Maknanya zaman Nabi Musa tu dah ada dah anak kunci. Hebat dah orang zaman tu. Tak boleh buat anak kunci. Tak tahulah masuk kunci tu macam mana tak. Tapi kalau ada anak kunci ada mangga, mana kira canggih dah lah, tak canggih dah. Jadi Nabi pun buka pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka Kaabah dan terus berjalan masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam. Setelah keluar darinya, Rasulullah memanggil Uthman ibn Talhah. Diberinya kembali kunci itu kepadanya. Katanya, ambillah kunci ini buat kamu hingga ke anak cucu keturunanmu, buat selama-lamanya. Mulanya Nabi ambil kunci itu, tapi Nabi panggil balik Uthman, Nabi suruh balik. Ya, sebab turun ayat tentang serahkanlah tanggungjawab tu kepada ahlinya. Serahkanlah tanggungjawab tu kepada ahlinya. Jadi Rasulullah pun bagi baliklah kunci tu, walaupun masa tu Uthman ni dia belum Islam lagi. Ya. Jadi kemudian dia pegang sampai ke hari ni, keturunan daripada Uthman bin Talhah ni duk pegang nak kunci Kaabah. Itu satu kemuliaan kepadanya. Buat selama-lamanya, bukan aku yang memberikannya kepada kamu, yakni tugas hijabah Kaabah, menutupi Kaabah ni.
ya menjaga Kaabah dan tutup pintu Kaabah ni, tetapi Allah yang memberikannya kepada kamu. Ya. Dan tidak akan merampaskannya daripada kamu melainkan orang-orang yang zalim. Jadi sampai bila-bila? Melainkan sampai satu ketika ada kerajaan yang zalim, ya, merampas daripada haknya. Disyaratkan perkataannya itu kepada firmanullah, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu ayat dia tak? Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada yang empunya. Jadi tuan-tuan, kita kalau ada orang yang layak memegang amanah, jadi jangan kita ni merampas daripada orang-orang yang telah diberikan amanah tu. Ni kadang-kadang orang tu dah elok dah jaga, kita ni gatal nak pergi ambil. Bila dah ambil, kita tak akan dapat nak menguruskannya sebaik mungkin sebagaimana orang yang sebelumnya. Tapi oleh kerana gila kuasa ataupun gila kepada kedudukan, gila kepada pengaruh, nama, ada orang dia sanggup ambil rampas. Bila dia pegang, tak jadi apa, mati. Tak mati. Macam masjid lah tak? Masjid ke institusi agama, seelok-eloknya kita bagi pada orang yang ada, ya, ada pengetahuan agama, ada pengetahuan agama, ada faham tentang selok belok dakwah dan sebagainya, faham tentang imam, tentang khutbah, tentang khatib. Kurang-kurang kalau lah imam tak ada, khatib tak ada, dia boleh naik. Dan bila berlaku apa-apa perkara berkaitan tentang hukum hakam, dia boleh faham. Tak kalut nak telefon orang sana, tak kalut telefon orang sini. Tak. Jadi sepatutnya begitu, bagi amanah tu kepada orang yang layak. Ni kadang-kadang hak masjid ataupun yang berkaitan tentang Islam, kamu pun beria-ria. Tak. Ni duk cabar undang-undang Islam, cabar enakmen syariat Islam. Boleh dia kata, ya, dia kata Islam ni diskriminasikan wanita. Ya Allah, tak. Orang yang macam ni kalau zaman orang Saidina Umar, lama dah kena pancung. Nampak macam cerdik tapi bodoh. Ada. Lepas tu dia kata dia kat rumah, dia jadi imam pada suami dia. Tak kedayu suami macam tu. Isteri boleh jadi imam. Isteri macam tu pun jadi imam, tak pakai tudung. Dia kata kat Amerika, Aminah Waduk boleh jadi imam solat Jumaat. Ya Allah. Rupa-rupanya ajaran Imam Waduk ni, Aminah Waduk, sister Islam, dia punya mursyid dia lah tu. Tak. Ada juga orang yang jenis macam ni, cabar undang-undang Islam. Yang masalahnya undang-undang kafir kamu tak cabar. Undang-undang yang diambil daripada undang-undang India, undang-undang Lorek, kamu tak cabar. Tiba-tiba kamu nak cabar undang Islam. Ni orang yang dia nak tunjuk dia cerdik, tapi sebenarnya dia bodoh. Dengan undang-undang Allah Ta'ala. Begitulah. Tak ada kerja, dia cari kerja. Dia lebih kurang seangkatan dengan apa panggil anak Kasim tu. Nama apa dah? Nama apa? Kasim. Siti Kasim. Tak. Kerana tak berapa seronok, tak berapa suka, nama pun lupa. Tak. Anak Kasim. Ada. Siti Kasim. Lebih kurang lah tu. Kan Siti Kasim kata Tuhan tu gelombang, tak syirik jadi macam tu. Ada pula dia kata Tuhan tu adalah gelombang. Masalahnya kenapa tak ditegur? Pihak agama kenapa tak tegur? Kenapa tak didakwa? Ya Allah. Macam itulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan Bilal naik ke atas bumbung Kaabah untuk melaungkan azan sembahyang. Zaman tu tak ada lah speaker ni, PA system.
Jadi kalau nak azan dia kena naik tempat tinggi supaya suara tu dapat didengari oleh ramai manusia. Dan orang ramai semuanya pun naik dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, sepuak demi sepuak. Jadi tuan-tuan di sini dapat kita ambil sikitlah. Dalam ramai-ramai bangsa Arab ni, Arab ni kan cakap di Arab lah, fusahah, bahasa Arab. Bahasa Quraisy ni adalah bahasa Arab yang standard, bahasa bandar lah. Bukan bahasa ammi, bukan bahasa kampung, bukan bahasa daerah, bukan bahasa lahjah, dia bahasa baku. Ada. Jadi dalam banyak-banyak orang Arab, di kalangan kerabat-kerabat Nabi, tapi Nabi angkat Bilal ni azan. Sedangkan Bilal bin Rabah ni adalah datang daripada daripada Afrika. Kalau kita kira kulit tu kulit hitam lah. Tak. Tapi oleh kerana agama Islam ni, dia tak nilai pada rasis, dia tak nilai pada kulit, dia tak nilai kepada bangsa, keturunan dan kekerabatan, tapi dia nilai kepada ketakwaan. Nabi suruh Bilal naik azan di atas Kaabah. Tak. Menunjukkan mulianya kita ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kita yang paling takwa. Bukan kerana dia paling kaya, bukan kerana dia paling berjawatan. No. Allah pandang yang paling takwa. Satu. Yang kedua, dia naik atas Kaabah. Jadi kita boleh kita boleh tolak pandangan yang mengatakan umat Islam ni menyembah Kaabah. Kalaulah kita sembah Kaabah, nescayalah Kaabah tu tidak boleh dipijak. Tak. Tapi bila bin Rabah ni dia naik atas Kaabah, maknanya dia naik, dia pijak lah. Tak. Macam kita kat sejadah tu ada Kaabah tak? Lepas tu orang duk lalu lalang, takkan tak pijak Kaabah tu? Tak. Jadi menunjukkan bahawa kita nak bagi tahu pada orang kafir, kita tidak sembah Kaabah. Kita tak sembah Kaabah. Macam mana orang yang sembah batu Karbala tu, dia nak semayang, dia letak batu tu, dia sujud atas batu tu. Kita tidak. Mana ada orang nak semayang, pergi cari gambar Kaabah ke, ataupun replika Kaabah ke, tak dekat sejadah dia. Tak, kita tak sujud dia. Tak, menunjukkan bahawa kita ni bukan sujud Kaabah. Kita ni hanyalah mengarahkan kita punya sembahyang ke arah Kaabah, supaya disatukan tempat sujud, disatukan tempat arah kita. Tak gitu. Boleh kita ambil kesimpulan begitu. Kata Ibn Ishaq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di sisi Kaabah. Setelah berkumpulnya orang ramai dalam keadaan tertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Selepas itu Rasulullah pun berucap, maksudnya jadi kira Nabi ni dah jadi pemerintah besar lah, pembuka kota Mekah, penakluk yang hebat. Maka orang-orang yang ditawan ataupun penduduk Mekah yang sedang berlindung di dalam masjid, kan sebelum ni dah cerita dah, supaya Abu Sufyan ni dia laungkan suara. Siapa yang berlindung rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang berlindung rumah Abu Sufyan, dia selamat. Orang pun tanya dia tak, harap ke rumah kamu kecil berapa je boleh masuk? Ada. Rumah orang dulu bukannya besar mana pun, 20 orang lah kita kata. Rumah kamu kecil mana muat? Ada. Maka dia berteriak lagi, siapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang duduk dalam rumah kunci pintunya, dia selamat.
maka orang pun bergegas pergi ke masjid. Ya, masjid ke Kaabah itulah. Ya, sekitar Kaabah tu, Masjidil Haram tu, maka dia selamat. Maka tu yang kata ramai lagi duduk dalam Kaabah tu, duduk di dalam kawasan Kaabah tu. Jadi mereka tu belum Islam lagi. Jadi mereka ni tunggulah apakah keputusan daripada panglima perang ataupun pemimpin besar umat Islam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bangun berucap, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Inilah tanda sebagai pengabdian diri kepada Tuhan. Bangun-bangun berucap, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah, yang esa, yang tunggal, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Sebab apa? Sebab masa tu Kaabah dipenuhi dengan patung-patung, tokong-tokong. Ada berapa tokong dia, tuan-tuan? Ada 360. Ya, di sekitar Kaabah tu ada 360. Dekat Bukit Safar ada namanya As-Safa. Dekat Bukit Marwah ada namanya Nailah. Nailah. Ya, hak besar-besar lah tu. Jadi banyak patung tu. Jadi Nabi bangun menegaskan tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, menafikan Tuhan-Tuhan yang banyak sekitar Kaabah ketika itu. Tak? La syarikalah, Allah yang kami sembah ni tak akan bersyirik dengan dewa-dewa ke, ataupun dengan Tuhan-Tuhan sembahan ke, ataupun apa saja yang dianggap sebagai berkuasa, yang boleh mendatangkan mudarat dan boleh mendatangkan manfaat. Tak? Sadaqa wa'dah, benarlah akan janjinya. Wa nasara abdah, ya, dan dia pasti menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia akan menghancurkan parti-parti yang bersekutu. Wahdah, ya, ahzab ni maknanya parti-parti. Hizbun ni satu parti, ahzab parti-parti. Allah akan hancurkan parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan yang bersatu. Sebab orang kafir Quraisy ni dia bersatu dengan Yahudi, dengan bangsa Badui, tak, untuk berkomplot nak menyerang baginda Nabi ataupun menyerang Rasulullah. Tak. Jadi ucapan ni juga diabadikan di dalam takbir salat ataupun takbir hari raya, tak? Raya haji, raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Menunjukkan bahawa hari raya yang sebenarnya apabila kita dapat menyelamatkan diri kita daripada penyembahan selain daripada Allah, tidak ada syirik. Allah menghancurkan tentera-tentera Ahzab yang bersekutu. Ala kulli ma'siratin aw damin aw malin yadda'a fahuwa tahta qadami hataini illa sidana al-bait wa siqayatil hajj ya ma'syaral Quraisy inna Allah qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'zimuha bil aba an-nas min Adam wa Adam min turab. Nabi berucap, seorang pemimpin, Nabi berucap dengan kalam yang jami', kalam yang ringkas tapi jami', ya, mani' dan jami', padat tetapi mempunyai makna yang luas. Tu tak? Tu bagi orang yang bijak dalam berbicara. Dia tak perlu cakap banyak. Ya, dia tak perlu cakap banyak. Sikit pun tak apa. Yang penting maknanya tu menyeluruh. Ya, maknanya menyeluruh. Ni kadang-kadang baca khutbah panjang. Tapi isinya kurang.
ataupun pengamalannya tidak diambil perhatian. Sebab tu di zaman Nabi khutbahnya pendek, praktikalnya panjang, ataupun praktikalnya yang panjang. Sebab tu masa khutbah Nabi pendek je, tapi semayang, baca semayang, praktikalnya panjang. Kita hari ni khutbah panjang, bila semayang pendek. Ada qul wallah je, kuliah qul wallah. Khutbah tadi berdegung-berdegung panjang, tapi praktikal pendek. Sepatutnya khutbah tu pendek, tapi praktikalnya ya panjang, bersungguh-sungguh. Gitu. Sepatutnya begitu. Tak, kurangkan bercakap, banyakkan bekerja. Hari ini orang banyak bercakap, kerjanya tak berapa. Ya, duk masih lagi duk mengomen, masih lagi duk bercakap. Kerja buat tak buat lagi. Tak. Benda dah selesai dah. Duk komen lagi, duk itu lagi, tapi kerjanya tak lagi. Tak. Masih lagi. Seolah-olah masih lagi kita ni dalam mood. Ya, malah dah sebut dah. Nanti orang kata masuk politik pula lah. Jadi maknanya kita dah cukup-cukup lah. Time kita berkempen, benda dah selesai, berhenti, terus bekerja. Ada, buatlah sesuatu yang memberi kebaikan pada rakyat. Kerja dah cukup dah. Berpolitik dah, masa untuk kita bekerja. Sebab orang akan nilai pula 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Bila kita buat kerja, buat secara adil. Sebab semuanya dikira rakyat kita. Tak boleh kata masa dulu, masa kamu itu, kamu tak sokong aku, kamu tak dapat. Tak boleh lah. Sebab kamu ni pemimpin pada semua rakyat. Tak kira siapa pun. Tak. Sebab nanti bila kemudian datang, orang tak calonkan kamu, kamu marah pula. Sebab tu kena ambil kira. Jadi ini masa kita bekerja. Buat benda-benda yang baik, yang menguntungkan. Semua orang mendapat keadilan dan kebaikan. Jadi Nabi ni dia bangun, dia bercakap, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dia telah membuktikan kebenaran janjinya. Dia menolong hamba-Nya. Maknanya Allah ni tuan-tuan, dia pasti menolong hamba dia. Jangan risau. Cuma kita sebagai hamba dia, kita kena ikut perintah Allah. Siapa yang ikut perintah Allah, Allah akan menunaikan janji dia. Macam juga doa tak? Siapa yang berdoa, Allah akan pastikan doanya dimakbulkan. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku akan kabulkan doa kamu. Tapi ada syarat dia. Betul tak? Ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Kamu kena menjawab setiap arahan aku. Maknanya laksanakan perintah Allah. Dan kamu kena beriman. Betul tak? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, apabila hamba aku bertanya tentang diri aku, katakan aku ni dekat. Aku akan kabulkan permintaan-permintaan mereka apabila mereka memohon. Tapi syarat dia falyastajibu, hendaklah dia menjawab seruan aku. Maknanya dia menjunjung perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan dia beriman pada Allah. Beriman ni maknanya tak ada syirik, tak ada kufur, ya, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada yang katakan nak menunjuk-nunjuk pada orang. Buat kerana Allah. Allah Ta'ala jawab. Tak, tuan-tuan, Allah akan tolong hamba dia. Allah tolong Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tolong tentera-tentera Islam. Tak, pasti Allah akan tolong. Sebab agama ni milik Allah. Pasti Allah akan tolong. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya, sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam perang Badar, sedangkan ketika itu kamu dalam keadaan yang sedikit, kelengkapan perang yang lemah. Fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya.
Wa man nasru illa min indillah. Tiadalah kemenangan, pertolongan melainkan daripada sisi Allah. Jadi kemenangan kita ni adalah nusrah, bantuan daripada Allah. Jadi kita kena yakin. Ya, yakin. Dan kita kena yakin tuan-tuan, sebelum kiamat berlaku, Islam pasti menang. Islam pasti menang. Sekarang kan Islam ni ditindas. Ditindas oleh Yahudi kat Israel tu. Ditindas oleh Amerika, ditindas oleh Kristian. Tak. Bila mereka rampas balik Cordova, mereka bunuh umat Islam hampir 4 juta orang. Bila mereka dapat merampas Baitul Maqdis, mereka bunuh umat Islam beratus ribu. Ya, mereka jarah Baghdad. Ya, mereka bunuh jutaan manusia. Ni popok kafir ni. Tak. Popok kafir ni. Mereka ni adalah millatul wahidah, satu agama, iaitu menyerang Islam. Jadi sebab tu jangan bagi muka pada orang kafir ni. Kalau dia baik dengan kita hari ni, dia berbaik tu, Piramli kata ada maknanya. Ayah baik dia, Ramli tu baik, dia baik. Baik ada makna. Tak. Macam itulah lebih kurang. Baik ada makna. Ya. Baik tuan rumah kita ayah ya. Dia repair, tak perlu bayar rumah sewa. Ya. Baik ada makna. Lala madu 3 kawan tu. Keren tak? Hari ni dia baik. Lepas baik tu, macam-macam. Tak. Kemudian Nabi kata apa ni? Dan dibinasakan bersendirian akan musuh-musuhnya yang bersatu. Segala perbalahan, segala dendam kesumat atau menutup bela tamatlah pada hari ini. Nabi isytiharkan. Tak ada dendam. Kalau kira tuan-tuan tak, masa ni lah Nabi nak balas balik. Mereka sekat barang dagangan, mereka rampas tanah-tanah umat Islam yang berhijrah ke Madinah. Tak. Nabi kata hari ini bukan nak balas dendam. Hari ini bukan nak tuntut bela. Hari ini bukan nak buat perbalahan, pertumpahan darah. Tidak. Lebih kuranglah macam tu. Bila dah selesai pilihan raya, bukan masa nak balas dendam. Tapi masanya untuk kita menabur bakti. Masanya untuk kita menaikkan taraf apa yang penting. Ya, taraf kehidupan ke, taraf pendidikan ke, taraf barang-barang yang dijual ke. Tu fikirkan supaya rakyat menjadi selesa. Tak, ada negara-negara di Eropah dia panggil negara berkebajikan. Kalau dia masuk hospital, dia bersalin tuan-tuan, kerajaan akan bagi 1,000 permulaan. Lepas tu tiap-tiap bulan, ya, kerajaan akan tangguh pampers anak ni, susu anak ni, sampailah umur budak ni berapa tahun tak tahu, lupa dah. Jadi maknanya kerajaan tangguh belaka. Tak. Bagus macam tu. Jadi tak adalah nak pening kepala, nak fikir tak. Jadi itu barulah mana kerajaan berkebajikan. Dia support. Bila anak nak masuk universiti, kerajaan tangguh. Kat Dubai tak, kalau ada rakyat dia, hari keputeraan raja dia, kalau ada di bank-bank tu loan daripada rakyat, buat pinjaman, dilunaskan oleh kerajaan. Tak. Jadi rakyat dia tak ada yang berhutang. Bagus no. Ya, bagus. Betul. Tak. Berkebajikan betul-betul. Lepas tu kalau kahwin pula, kerajaan akan bagi pula. Untuk jamuan, untuk apa semua. Kalau kahwin nombor 2, kerajaan akan support lagi. Wow. Ada. Ramailah kalau kat sini buat begitu. Berebut dah. Jadi maknanya baguslah, benda yang baik. Tak. Macam tu.
Penjagaan Kaabah dan memberi minum orang-orang haji tetap berada di tangan orang-orangnya. Maknanya orang yang ahlinya. Nabi tak rampas. Nabi kata, siapa yang dinamakan siqayah. Siqayah ni hak bagi minum. Ya, kemudian mereka yang dipanggil sebagai sidanah. Ya, sidanah yang menjaga tata kelola. Ambil bahasa tu mudah sikit tak? Tata kelola untuk jaga Kaabah ni dia pegang. Tak, dia jaga. Mana bahagian siqayah bagi minum, serah kat dia. Selama ni hak dia pegang, teruskan. Itu betul. Tak? Ni kadang-kadang bila bertukar, kita pun tukar belaka. Jadi batu dalam Islam dia tak macam tu. Dia panggil apa? Khairukum fi jahiliyah, khairukum fil Islam. Ya, mana-mana kamu yang menjadi pemimpin di zaman jahiliyah, bila dia masuk Islam, dia akan diteruskan kepimpinan dia. Kalau dia raja, dia kekal raja dia. Kalau dia penghulu dia. Ya, kita tak rampas, teruskan. Cuma kamu kena Islam. Tak, gitu. Walau orang-orang Quraisy, sesungguhnya wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan sikap membangga-banggakan keturunan atau membesar-besarkan nenek moyang. Kerana semua manusia adalah anak cucu Adam, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Sebab apa? Sebab bangsa Quraisy ni dia mengikut datuk nenek dia menyembah berhala. Dia kata kami akan terus dengan budaya mak bapak kami. Walaupun ayat Quran turun, walaupun mak bapak kamu ni tak berapa betul, tak berapa cerdik, kenapa kamu nak ikut juga? Ada. Maka Nabi terangkan, ya, jangan kita membesar-besarkan datuk nenek, ya, dalam penyembahan yang tak betul, seolah-olah begitulah maknanya, ya. Dan Nabi kata asal usul mereka ni adalah manusia, bukan dewa, bukan Tuhan. Kenapa nak didewa-dewakan jadi patung kemudian disembah? Tak, mereka ni manusia. Dan manusia ni asal usulnya tanah. Tak, asal usul kita ni tanah. Sebab tu makan minum kita ni daripada tanah. Tak, makan minum kita ni daripada tanah. Makan nasi, beras tu tanam di atas tanah. Tak. Makan ubi kayu, ya, di tanah atas tanah. Kita makan hasil tanah juga ni. Tak. Tak boleh kita makan. Jadi sebab tu oleh kerana kita sekarang dah terlalu jauh dengan tanah, sebab tu banyak penyakit. Ada penyakit kata toksiknya, penyakit anginnya, macam-macam dalam badan kita ni. Sebab kita dah tak berapa nak sentuh tanah. Sebab tu hari-hari ni kita ni kena sekurang-kurangnya lebih kurang setengah jam, 40 minit kita kena pijak tanah ni, pijak rumput. Tak, supaya aura-aura negatif dalam tubuh badan kita ni dapat mengalir pergi ke bumi, kemudian dia cas positif naik ke dalam. Sebab tu kadang-kadang badan kita ni jadi pening, jadi tak larat, jadi tak berapa kuat, jadi macam letih, jadi lesu. Badan kita ni mudah demam, mudah sakit. Sebab badan kita ni dah berapa lama dah tak sentuh bumi. Tak? Pergi kerja pakai kasut 24 jam, main bola pakai kasut, pergi jogging pakai kasut. Ya, kat rumah pula pijak simen, tak pijak tanah juga. Bila masa kita betul-betul pijak tanah, pijak rumput? Payahlah tak? Yang tu yang membahayakan pada tubuh badan kita. Jadi hari-hari ni kita keluar rumah, buka sipar, buka kasut, pijak rumput, pijak tanah. Biar, ya, apa sahaja yang anasir negatif dalam badan kita tu dapat mengalir. Kemudian dia seimbangkan badan kita. Seimbangkan. Darah kita
urat saraf kita dan sebagainya. Kalau boleh berguling lagi bagus. Ya, biar berguling atas rumput tu. Lagi bagus dah. Batu tengok kucing kita dah. Dia akan makan rumput. Ya, rumput ni sebenarnya adalah ubat untuk dia. Cuba tengok kucing dia makan nasi, lepas tu dia keluar, dia pergi kat luar, dia makan rumput-rumput. Ya. Kita bukan nak suruh makan rumput tu. Ada. Tapi nak suruh kita bersentuhan dengan bumi. Sebab kita ni asal usulnya tanah. Ya, sebab tu dengan tanah tu. Kalau kita nak basuh najis, mughallazah, salah satunya tanah. Tak. Kalau contohlah di kita lepas qada hajat, sabun tak ada. Ambil tanah tu, basuh dengan tanah. Hilang bau busuk. Tak. Kalau satu badan kita ni bau najis, ambil tanah, lumur, dia akan hilang. Sebab kita ni datang daripada tanah. Daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nak azan ke? Selesai.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayatul Quran. Lepas Nabi berucap tadi, Nabi kata, kamu semua ni anak cucu Adam, dan Adam ni datang daripada tanah. Datang daripada tanah. Maknanya sama ya, kita ni adalah bangsa tanah. Bukan bulu bentung ke, bukan man of the steel ke, bukan. Ya, kita ni daripada tanah. Sama ya. Yang membezakan kita ialah Islam, takwa. Ya, gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu berasal daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Yakni asal usul kita ni datang daripada Adam dan Hawa. Jadi kalau itulah kenyataan, bermakna kita menolak pandangan ya yang katakan manusia ni lahir daripada evolution. Karl Marx lahir daripada beruk proses evolusi. Ini adalah perkara yang tak benar. Ada. Jadi ayat ni mengatakan asal usul kita ni datang daripada Adam, daripada Hawa. Ya, daripada Adam, daripada Hawa. Kemudian kami jadikan beberapa keturunan puak-puak supaya kamu saling berkenalan. Lita'arafu. Jadi berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Ya, sebenarnya bukan nak suruh ada renggangan ataupun perbezaan, dah nak suruh kita berkenalan. Ya, sebab asal usul kita ni sama je. Daripada Adam, daripada Hawa. Tak. Adam, Nuh. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Tak. Adam, Idris, Nuh. Jadi Nabi Nuh ni kira generasi yang kedua. Orang kata dia bapa manusia. Sebab daripada Nuh ni dia lahir beberapa orang anak dia. Nama Sam, Yam. Ya, jadi Sam ni melahirkan keturunan Arab. Yam ni melahirkan keturunan Afrika. Kemudian Turk melahirkan keturunan bangsa Rom tu, bangsa Eropah. Daripada keturunan ni jugalah kemudian mereka ni bergerak, duduk satu tempat, kemudian mungkin berlakunya asimilasi. Payah nak sebut asimilasi. Dah asimilasi. Berlaku percampuran. Ya, kalau nak kira bangsa Arab sekali pun, asal bangsa Arab daripada Yaman. Kemudian berlaku asimilasi. Sebab tu asal yang duduk di Mekah dulu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ismail bukan orang Arab. Tapi oleh kerana Nabi Ismail dia kahwin dengan puak Jurhum daripada Yaman. Yang Yaman ni bangsa Arab. Maka berlaku asimilasi. Ya, percampuran, perkahwinan. Mesir dia bukan Arab. Dia adalah ya bangsa bangsa Firaun itulah. Dah. Jadi tapi oleh kerana sahabat pergi berdakwah, bercampur, akhir sekali mereka menjadi sebahagian daripada negara Arab. Iraq dah. Dia bukan bangsa Arab tapi dah jadi negara Arab lah kira. Gitulah. Syria dah jadi negara Arab. Yang bukan asalnya, tetapi kerana berlaku percampuran akhir kali jadi bangsa Arab. Jadi dipanggil sebagai negara Arab gitu. Asalnya tidak. Gitu. Berlakunya percampuran demi percampuran. Jadi itu maknanya macam itulah, maksudnya percampuran tu maknanya kamu berkenalan.
Ya, kamu berkenalan. Sebab asal usul kita ni datang daripada ibu yang sama, ayah yang sama, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan beberapa keturunan puak-puak supaya kamu saling berkenalan. Itulah adanya, ada Melayu, ada Siam, ada Cina, ada Iban, ada India, Afrika, ada orang tu, orang ni, ada. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwanya. Jadi di situlah perkara yang perlu kita ambil penilaian. Jangan kita berbangga dengan nilai bangsa. Yahudi ni dia berbangga dengan bangsa dia. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Tak. Asalnya dia berbangga dengan keturunan dia. Sebab daripada keturunan Bani Israel ni ramai para nabi-nabi dan rasul. Tapi oleh kerana mereka ni selalu menentang dan membunuh para nabi-nabi, akhir sekali Allah Ta'ala cabut. Tapi ke hari ni pun Yahudi masih menganggap dia tu bangsa yang mulia. Dia menganggap manusia selain Yahudi adalah binatang. Tu anggapan dia. Sebab tu bagi dia bunuh orang selain Yahudi adalah perkara yang digalakkan di kalangan dia. Sebab tu dia nak hancurkan negara Arab terutamanya. Ya, dia nak musnahkan negara Arab. Lepas tu negara-negara lain dia akan berkomplot untuk lakukan peperangan. Tu yang berperang tu, Rusia berperang, Ukraine berperang. Nak suruh bangsa dunia ni menjadi pupus. Akhir sekali yang hidup dalam atas dunia ni adalah bangsa Judais. Dia nak buat macam tu. Ya. Tapi perancangan mereka tu tak akan berjaya. Tak akan berjaya. Sebab Allah telah memberitahu bahawasanya mereka ni akan kalah sikit hari lagi. Sikit hari lagi kalah lah tu. Tak lama dah tu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, apakah pendapat kamu tentang apa yang akan saya lakukan kepada kamu selepas ini? Jawab mereka, saudara insan yang mulia dan anak saudara kami. Kata baginda, sekarang kamu semua bebas. Wa antum tuluqa. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu dah kecup perut dah. Nabi tanya, kamu tahu dah apa yang aku akan hukum kamu semua selepas ini? Jadi orang Quraisy ni kata, kamu ni sebenarnya orang yang mulia, datang daripada keturunan yang mulia. Jadi Nabi kata, kamu sekarang bebas. Wa antum tuluqa. Itulah orang kata, bila Islam memerintahnya, aslim taslam. Kamu Islam, kamu akan selamat. Gitu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Shuraih Al-Adawi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam ucapannya kepada orang ramai di hari pembukaan Mekah. Maksudnya sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, yakni diharamkan melakukan pembunuhan dan kekejaman. Sebab tu bila kita masuk Mekah tak boleh nak patah-patahkan kayu, sebab dia tanah haram. Tak boleh kita memburu. Ya. Kalau kita duduk dalam ihram tu tak boleh kita merosakkan tumbuhan, tidak boleh melukakan binatang. Tak boleh nak bunuh binatang, tak boleh. Sebab kita duduk di tanah haram. Diharamkan untuk kita berbunuh dan melakukan kerosakan. Tetapi tidak diindahkan oleh manusia. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah dan mencabut walaupun sebatang pokok di sini. Andainya ada seseorang yang cuba hendak memerangi Rasulullah di sini, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya, tetapi tidak diizinkan kepada kamu. Itu pun cuma sekejap saja di waktu siangnya. Dan sekarang kembalilah pengharamannya seperti sebelumnya. Dan hendaklah disampaikan berita ini oleh orang-orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Jadi masa pembukaan kota Mekah tu diizinkan sekejap. Setelah itu Nabi berucap, selepas ni tidak dibenarkan. Sebab tu Nabi masuk dalam keadaan aman, tak berperang. Nabi bagi tawaran-tawaran yang menyelamatkan
umat ketika itu, bangsa Quraisy ketika itu. Sehingga kan tak berlaku pertumpahan darah. Tak berlaku. Gitu. Jadi panjang lagi. Kita simpanlah untuk bulan depan insya-Allah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum al-karim.